terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Dan waman taba ma'aka, orang-orang yang bertaubat berserta dengan engkau, wala tatghaw, janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, bila turunnya ayat dalam surah Hud ini, Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat, surah Hud ini telah menyebabkan aku menjadi cepat tua. Surah Hud ini telah menyebabkan aku menjadi cepat beruban, kata Nabi. Kenapa tuan-tuan? Dalam surah Hud tu kalau kita baca, di antaranya Allah Ta'ala menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu. Kisah bagaimana peristiwa-peristiwa luar biasa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu, bagi membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu mereka tetap kufur, engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca surah Hud. Kalau kita baca daripada bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra sampai habis, cerita umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mengkufuri Allah dan mengkufuri Rasul yang diutuskan di tengah-tengah mereka. Apa dia kejadian luar biasa yang berlaku kepada umat terdahulu? Allah cerita tentang kisah Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam ni terpaksa berdepan dengan dua golongan. Yang pertama, golongan Bani Israel yang nak kena kepung, nak kena dijinakkan supaya mereka ni beriman, bertakwa kepada Allah, kerana mereka merupakan pengikut Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, Nabi Musa terpaksa berdepan dengan Fir'aun dan bala tentera, pembesar-pembesar Fir'aun dan bala tenteranya. Pening kepala, nak kena jaga. Sebab tu disebut Nabi Musa alaihi salam Rasul ulul azmi. Allah uji sungguh. Nak kena kepung ni, 12 golongan Bani Israel tu nak kena kepung, nak kena jaga supaya mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa sama terpaksa berdepan dengan Firaun. Sampai satu peringkat apabila Firaun menyerang Nabi Musa dan pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa nak menyelamatkan pengikut dia, melarikan diri untuk selamatkan diri. Tiba-tiba sampai tu di depan tu terbentang lautan yang sangat luas. Tak boleh nak pergi dah, nak berenang tak mampu dah. Nak merentasi laut yang luas. Di belakang mereka beralih-beralih Fir'aun dengan tentera dia sampai dah. Dah sampai dah. Lalu ketika itu pengikut Nabi Musa ni, Bani Israel ni, mengadu kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kau dah mengaku kau ni Rasulullah, kau ni utusan Allah, minta doalah kepada Tuhanmu untuk selamatkan kami pada hari ini daripada Fir'aun dan tentera-tentera dia. Minta doalah kepada Tuhan kamu. Kalau Tuhan kamu boleh selamatkan kami, kami akan beriman dengan Tuhan kamu, wahai Musa, kata Bani Israel. Nabi Musa jenis betul bendui, minta suruh doa-doa sebelum angkat tangan, tadah tangan doa. Ya Allah, kaum aku nak beriman dengan kau, ya Allah. Dan maka minta selamatkanlah mereka daripada kepungan Fir'aun ini. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa supaya mencampakkan tongkat baginda ke dalam Laut Merah. Bila dicampakkan tongkat tadi, tiba-tiba laut, yang kita tahu lah memang sifat laut sentiasa bergelombang. Tiba-tiba laut tadi dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah, laut tadi terbelah. Bila terbelah, air api naik kot tu, patah balik. Air api naik kot tu, patah balik. Naik, patah balik. Nak dia main tu naik, patah balik. Belah ni naik, patah balik. Sehingga terdampar daratan tu tengah-tengah laut. Terdampar daratan dan ada pula 12 lorong untuk membolehkan 12 golongan Bani Israel tu merentasi. Selamat. Lalu tu terjadi benda ni, jadi ni depan mata mereka. Allah tunjuk kekuasaan depan mata Bani Israel. Kekuasaan Allah yang luar biasa, tak pernah berlaku laut terbelah sampai hari ini, tak berlaku sekali dalam sejarah. Allah nak selamatkan Nabi Musa bersama dengan pengikutnya di kalangan 12 golongan Bani Israel. Sampai dah selamat di sana, Fir'aun dengan tentera dia masuk dalam laut. Allah perintah laut bertangkup semula.
Mati Fir'aun dengan bala tentera dia, sementara Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan kaum dia, Bani Israel. Dah selamat dah. Nabi Musa kata, wahai kaumku, Allah telah menyelamatkan, Tuhanku telah menyelamatkan kamu, marilah beriman dengan Tuhanku, beriman dengan Allah. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, nantilah esok kita bincang lain, tunggulah. Dia bagi 1001 alasan untuk menolak keimanan kepada Allah, sedangkan yang berlaku tu depan mata tak pernah berlaku. Heran depan, pasal apa laut boleh terbelah menjadi daratan pula? Allah hebat, tak pernah berlaku. Tengok dengan mata kepala sendiri, tetapi tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bimbang, apa akan berlaku kepada umatku? Allah uji kita ni tuan-tuan, bukan benda besar, benda kecil je. Kita gagal dalam ujian, kita tak boleh istiqamah. Allah uji dengan hujan. Hujan tak main dah mengaji. Awak tak main mengaji tu, hujan turun. Hujan turun, kita kalah ujian. Nak mengaji tu, tiba-tiba nak kita tuan-tuan, kalau nak menuntut ilmu agama, halangan dia banyak. Halangan dia banyak. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, halangan ilmu ni berpuluh-puluh. Dunia dah, nafsu dan syaitan dah. Dunia pun macam-macam halangan. Hujan tak mai dah. Anak balik pada Sabah tak mai dah, tak sembang dengan anak, tak mai mengaji dah. Sakit pening tak semayang dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala ambil kita, letak kita di alam barzah, alam kubur, yang kita nak bawa 3 helai kain putih saja bersama sekeping papan. Kalau di sebelah baling, sebelah sik mak mentua bila meninggal dunia, dibawa atas pengusung tu, pengusung besi tu. Bukan ada keranda apa pun, tak ada keranda. Hari ni nak mati jangan mati, keranda kena GST. Kami ada lah package surau, kami ada package semua lengkap. Siapa nak mati boleh, dengan kain kapan, dengan keranda, dengan kereta jenazah, semua ada siap. Macam sini jugalah. Tapi PP nak order balik keranda hak baru tu, kena GST lah. Nak mati pun kena GST lah. Teruk, habis. Ini sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, duduk atas pengusung tu, jenazah yang dibawa tadi, bukan ada keranda apa, cuma tutup dengan kain. Sampai di tanah perkuburan kan, diangkat jenazah tadi, dimasukkan ke dalam kubur yang sudah digali, kemudian dibuat lahat. Masuk tu, tolak dalam lahat tu, kemudian ambil sekeping papan, tutup tu, cangkui tanah balik ke bumi kan. Itulah sahaja yang menemani kita di alam barzah. 3 helai kain putih bersama sekeping papan. Mana harta-harta kita yang lain? Mana rumah tangga kita? Mana dia kereta kita yang besar, duit ringgit kita mana? Mana orang yang nak menemani kita? Isteri pun tak teman, anak pun tak teman. Lalu yang kita nak bawa depan jumpa dengan Allah Ta'ala tu ialah amalan-amalan soleh. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada baginda Nabi SAW, kalau kamu dapat melihatlah wahai Muhammad, bagaimana orang yang derhaka kepada aku ketika dia datang bertemu dengan aku, sama ada di alam barzah ataupun di hari kiamat, dia akan merau, menjerit, memohon pertolongan agar dikembalikan dia ke dunia untuk dia beramal soleh. Kita baca ayat sajadah sebentar tadi. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah cerita dekat Nabi SAW. Sebab tu Allah sebut kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, wailun liman yaqraha lam yatafakkar fiha. Celakalah wahai Bilal, orang yang baca Quran dia tak reti apa yang dia baca. Binasalah wahai Bilal, orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, dia tidak memikirkan ayat-ayat yang dia baca. Kena tahu, Quran ni wahyu Allah, firman Allah, bukan ditulis oleh siapa-siapa. Sebab tu kita kena faham apa dia perintah Allah,
kena memikirkan, bukan setakat tadabbur sahaja, kena bertafakur dengan ayat Allah Ta'ala. Allah sebut walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu dapat melihat wahai Muhammad bagaimana orang yang derhaka kepada aku ketika berdepan dengan Allah Ta'ala, dalam tunduk kepala mereka, gemetar tubuh badan mereka, merau menjerit, ya Allah, tolonglah ya Allah, janganlah ya Allah, aku nampak dah ya Allah, aku nampak dah ya Allah, aku dengar dah ya Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikanlah aku atas muka bumi, aku nak buat amal-amal soleh, aku dah yakin dah ya Allah. Allah sebut berapa ramai manusia-manusia yang hari ini berada di alam barzah menjerit kepada Allah, memohon pertolongan daripada Allah agar dia dikembalikan semula atas muka bumi. Dia nak melakukan amal soleh. Dia tak minta nak balik, nak jumpa isteri dan anak-anak. Dia tak minta, ya Allah, balikkanlah aku semula atas muka bumi, aku nak tengok isteriku dan anak-anakku. Tak. Dia tak minta, ya Allah, kembalikan aku atas muka bumi, aku nak tengok suami aku dan anak aku. Tak. Dia tak minta, ya Allah, kembalikanlah aku atas muka bumi, aku nak bersama dengan ayah ibu aku. Tak. Tapi dia minta, ya Allah, farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami atas muka bumi, kami nak buat amal-amal soleh ya Allah, kami nak buat amal soleh. Sebab tu ada cerita dalam 2-3 hari lepas dalam Facebook, ada seorang remaja yang meninggal dunia di Perak, umur 19 tahun. Tak tahulah betul tak betul, tapi cerita kawan yang cerita tu, kawan baik dia hak meninggal tu, nama dia Zawani. Katanya merempit, aksiden, meninggal dunia. Kawan dia lah yang bawa jenazah, bawa mayat pergi hospital. Kemudian balik rumah, esoknya dia tolong mandikan jenazah kawan dia. Dia tolong kapan, dia bawa pergi di masjid, dia tolong sembahyang. Kemudian bawa pengusung pergi kubur, kemudian dia tolong kebumikan. Dia yang cerita dalam Facebook. Panjang cerita dia. Katanya benar cerita dia. Dia kata setelah anak tadi dikuburkan, hari pertama dikuburkan, malam tu mak dia bermimpi. Mak dia bermimpi, anak dia panggil, ibu datanglah, ibu datanglah, ibu, ibu datanglah, ibu. Panggil. Esok cerita kat suami dia kata, dah kamu ni sayang anak terlebih sangat tu, bawa sampai ke mimpi anak laki-laki baru meninggal. Teringat biar dah lupakan. Malam kedua dikuburkan, mimpi lagi. Anak duk panggil, ibu datanglah, ibu datanglah. Cerita pula esok ni, suami dia kata jangan duk ngarut sangat. Biasalah anak-anak lain kata mak ni dah sayang abang tu lebih. Malam ketiga dikuburkan tu, mak dia mimpi lagi. Dia panggil, ibu tolong, ibu tolong, ibu tolong, tolong datanglah ibu tolong. Kan? Dalam cerita tu katanya besok tu dia kata dia tak tahan dah. Apa jadi pun dia nak pergi tengok balik anak dia yang mati. Korek balik tengok, lepas tu tak apalah tanam balik. Dia nak bagi puas hati, dia berasa tak sedap hati. Katanya bila dah korek-korek kali tu, tiba-tiba dia nampak daripada atas ke bawah tu hancur dah kain kapan tu. Badan ni lebam habis, tapi dada tu naik turun, masih bernafas. Wallahu alam. Kalau betul kejadian, katanya dia bangun semula tu, dia tak sedap diri, dia bawa di hospital tu 6 bulan koma. Barulah boleh gerakkan mata sikit. Lepas 3 hari boleh celik mata. Dia tanya aku di mana. Mak dia kata kamu di hospital, kamu sakit, rehatlah, tidurlah, mak dia kata. Lepas seminggu tu dia dah agak fresh, segar tu, dia kata dia sebenarnya dia bukan duduk dekat sini. Dia kata dia bukan duduk kat sini, dia duduk di satu tempat yang gelap, yang sunyi. Tiba-tiba dia terlihat ada 2 orang main dekat dia berpakaian putih. Pak seorang tu pegang pemukul. Dia kata pegang tu pemegang dia nampak, tapi penghujung tak nampak, punya lah panjang. Pak seorang lagi tanya dia macam malaikat tanya ahli kubur, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man imamuka, man qiblatuka, man faridatuka. Tanya, dia kata dia tahu soalan tu, tapi dia nak jawab tu tak boleh.
Dia tahu, semua dia tahu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa agama kamu, dia kata dia tahu. Tapi dia nak jawab tu tak boleh, menyebabkan dia pukul bertalu-talu katanya. Dan cerita yang kau cerita ni, mak dia cerita, sejak itu anak dia ni bernasihat, duduk dalam rumah, duduk atas sejadah, mana tak pergi. Kira semayang 24 jam semayang, tunggin terbalik, baca Quran, berzikir, tasbih sentiasa di tangan. Ketika sihat elok dah, kawan yang mai jom nak ajak pergi jumpa member lain, pergi duduk di padang bola kan, dia kata tak ada masa dah. Ajak pergi main tak ada masa dah. Nak menonton TV di rumah pun tak ada masa dah. Sehingga makan pun tak mau. Makan tu tak mau dah. Duduk kat sejadah tu, mak kena pergi makan, bawa minum. Kerja dia pagi, petang, siang, malam, sujud. Kalau betul cerita tu betul seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran. Dia hidup 3 tahun dia. Lepas tu umur 21 meninggal. Meninggal terus. Dalam masa 3 tahun tu dia buat amal-amal yang soleh. Tak ada dah, dunia tak ada dah. Apa pun tak mau dah. Makan pun tak mau. Beribadat semata-mata. Wallahu alam. Dia tak tahu. Kalau betul sama seperti Allah Taala sebut. Orang yang duduk di alam kubur, alam barzah tu, minta kepada Allah nak balik semula atas muka bumi, nak buat amal soleh. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah beritahu Nabi, kalau kamu dapat melihat wahai Muhammad, bagaimana orang yang derhaka kepada Allah, dia datang kepada Allah, sama di alam barzah maupun di padang mahsyar, semua pakat minta balik nak buat amal soleh. Tiba-tiba kita hari ini yang masih hidup, duk rasa masa rehat kita masih panjang kan, duk rasa masa lapang kita masih panjang. Ada lagi masa kita nak tengok TV, ada lagi masa kita nak sembang di kedai kopi 2-3 jam, ada lagi masa kita nak main dengan handset kita. Seolah-olah 24 jam yang ada tu tak ada apa. Seolah-olah kita merasakan bila kita nak bertemu dengan Allah ni dah clear dah. Padahal tuan-tuan, apa yang kita buat selepas Ramadan? Mungkin dalam bulan Ramadan tu kita pulun buat ibadat. Hak sunat pun sampai tak kira-kira lah. Tahajud tak pernah tinggal. Lepas Ramadan Quran lempak tak mana pun tak tahu. Tak baca dah Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi bimbang berlaku kepada umat dia esok. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Yushikul umamu, hampir saja bangsa-bangsa ni yang lain ni, berkata Nabi SAW, an tada'a alaikum, mengerumuni kamu, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti mana kamu mengerumuni hidangan-hidangan dalam talam. Nabi bagi tahu ni peristiwa akhir zaman yang akan berlaku dan telah pun berlaku. Nabi sebut ni 1436 tahun yang lalu. Waktu tu Nabi kata yushikul umamu, hampir dah, bukan hampir dah, memang benar dah. Bangsa-bangsa lain, orang-orang kafir mengepung umat Islam di segenap penjuru, seperti mana kita kepung makanan kita nak makan. Mengerumuni umat Islam seperti mana kamu mengerumuni hidangan yang kamu nak makan di dalam talam, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah waktu itu kami ni sedikit? Apakah waktu itu orang Islam ni sikit yang menyebabkan orang kafir ni, musuh-musuh Allah, mengepung orang Islam? Nabi kata, qala Nabi sallallahu, bal antum yawma idzin kasirun. Bahkan kamu ni pada waktu itu, kamu ni umat yang paling banyak, paling ramai. Umat Islam di akhir zaman paling ramai berbandingkan umat-umat lain. Banding dengan Yahudi, Kristian, Islam paling ramai. Tetapi Islam dikepung di serata penjuru, diratah oleh musuh-musuh Islam. Lalu Nabi menyebutkan lagi, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah Ta'ala mencabut, pada ketika itu Allah mencabut rasa gerun di hati musuh, al-mahabata minkum, daripada kehebatan kamu.
Maknanya musuh-musuh Islam hari ini tidak lagi menghormati, bahkan tidak takut, bahkan tidak rasa gerun dengan umat Islam. Tak rasa bimbang, tak rasa takut dengan umat Islam. Dan Allah dan Nabi sebut juga wa la yakhzifannallahu fi qulubikum al-wahna. Dan Allah mencampakkan pula di dada kamu, dalam hati kamu, kata Nabi SAW, satu penyakit, iaitu penyakit wahan. Maka seorang sahabat bertanya, faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu, apakah dia itu penyakit wahan itu? Qala Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Nabi menyebut antara peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman, umat Islam dikepung oleh musuh-musuh Islam, dan hari ini telah berlaku, tuan-tuan. Walaupun kita ramai, tapi kita umpama buih yang ada di lautan, buih ketika musim banjir. Tengok buih bila duduk atas air, dia ikut arus kan. Ketika ombak bawa mai ke pantai itu, dia terdampar, ada buih-buih yang terlekat di pasir, ada buih yang terdampar di batu, ada buih yang dikembalikan ke dalam laut, berada di atas pergigian air. Makna Nabi sebut itulah keadaan umat Islam akhir zaman, seperti buih ketika musim banjir. Allah, tuan-tuan, mengikut arus. Umat Islam hari ini sudah tidak ada lagi pegangan hidup dia, mengikut arus. Orang ni kata lagu ni, dia ikut. Orang ni kata lagu ni, dia ikut. Pegangan agama dia sangat-sangat nipis. Iman dia, akidah dia, keyakinan dia kepada Allah sangat-sangat nipis. Lepas tu Allah sebut kepada baginda Nabi SAW dalam surah Ibrahim ayat 24-25, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulli hinin biizni rabbiha. Allah Ta'ala sebut, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad bagaimana Allah menjadikan kalimat yang baik itu, kalimah thayyibah. Apa dia kalimah thayyibah? Kalimah la ilaha illallah. Kalimat yang baik itu seperti kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Apa dia pohon yang baik? Asluha sabitun, akar dia mencengkam ke bumi. Wa far'uha fis sama, sedangkan dahan dia menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulli hinin biizni rabbiha, memberikan buahnya pada setiap kali dengan izin Tuhannya, bagi manfaat. Pokok yang baik, pokok yang akar dia mencengkam ke bumi, dahan dia menjulang ke langit, tiap-tiap musim dia bagi buah dekat manusia. Manusia boleh berteduh di bawah pokok tersebut daripada hujan dan panas. Manusia boleh manfaat buah-buah dia. Ini pohon yang baik. Allah umpamakan orang yang baik itu, yang punya akidah yang mantap, kalimah yang baik yang tertanam dalam hati dia, macam akar yang mencengkam ke bumi. Tuan-tuan, pohon yang baik ni akak mencengkam ke bumi, mailah ribut, mailah taufan, mailah segala apa pun, dia tetap tegak berdiri. Dia tak mudah goyang, dia tak mudah tumbang. Orang yang iman dia mantap, akidah dia mantap, mailah apa ujian sekalipun, dia tetap konsisten, dia tetap tegak berdiri dengan apa yang dia pegang. Dia tak mudah goyang, dia tak mudah ikut arus. Macam berlaku kepada kebanyakan umat Islam hari ini, mengikut arus. Sehingga orang jahil bercakap pun dia boleh percaya. Orang jahil bercakap pun dia boleh percaya. Tu yang kata hilang pilah 2.6 bilion ke, hang buat pilah projek apa tak ada, Malaysia rugi ke, bankrupt ke, orang nak beli dah, negara Malaysia ni dah nak bankrupt dah. Nak boleh ke orang kafir dah, dia macam tu. Tak kerti nak fikir dah. Dia tak kerti nak fikir. Orang macam ni kita pergi di kampung, kita kempen dia. Pilihlah ulama-ulama. Dia kata apa? Saya ni kalau kata lembu jadi calon pun, kalau lambang kaki saya akan bangkah. Teruk tak teruk orang macam ni? Teruk, tuan-tuan. Sampai tak kerti nak fikir. Pandangan orang kampung. Janji hak jadi lambang tu, hak tu dia akan bangkah, walaupun tak lembu jadi calon. Memang lembu sungguh. Tak reti nak fikirlah apa yang berlaku dalam negara kita hari ni. Dia boleh ikut.
sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tu Nabi dan yang Nabi sebut tu hari ni sudah berlaku. Kita umat Islam macam buih, ikut arus kerana pegangan agama kita sangat tipis. Orang main mengaji, dia balik. Main sembahyang, dia main sembahyang. Tiba-tiba bila ada kuliah, dia balik. Itu yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Nabi kata, Nabi menyebut contoh tentang dua orang. Yang pertama abid, alimun. Yang keduanya abidun. Dua orang yang abid, seorang abid ahli ibadat, yang seorang lagi alim, orang yang ada ilmu. Nabi kata perbezaan ataupun kelebihan antara orang yang alim dengan orang yang abid ini seperti mana kelebihan aku ke atas orang yang paling bawah di kalangan kamu, wahai sahabatku. Ini Nabi sebut. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani abidun wa alimun. Faqala fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Nabi bagi contoh, kata Abu Umamah, riwayat daripada Tirmizi, hadis sahih, tentang dua orang yang seorang ni alim dan seorang lagi abid. Abid ni orang yang buat ibadat tanpa ilmu. Alim ni dia buat ibadat dengan ilmu yang dia mengaji. Maka Nabi kata kelebihan orang yang alim atas orang abid seperti mana kelebihan aku, kata Nabi, atas orang-orang yang paling rendah di kalangan kamu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, innallaha wa malaikatuhu wa ahlas samawati wa ahlal ard hatta an-namlata fi juhriha wal haytana fil bahri la yusalluna ala muallimin nasi khaira. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat dan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, hatta semut yang ada di dalam lubang, dalam sarang dia, ikan yang ada di laut, kata Nabi SAW, mendoakan kebaikan orang kepada orang yang alim, orang yang menuntut ilmu. Sehingga bukan kata Allah Ta'ala mencintai, bukan malaikat mencintai orang yang ada ilmu, bahkan semut yang ada dalam lubang, dalam sarang dia pun minta, ya Allah, mendoakan, berilah kebaikan kepada orang yang alim, orang yang menuntut ilmu. Ikan di laut kata, ya Allah, kami mohon padamu, berilah kebaikan kepada orang yang alim, orang yang menuntut ilmu, yang mengajar ilmu dan orang yang mengamalkan ilmu. Tuan-tuan, ini kelebihan. Bahkan Nabi kata dalam satu hadis pula, Nabi sebut faqihun wahidun, seorang yang berilmu ni, orang yang alim dengan ilmu tadi, asyaddu ala syaitani min alfi abidin, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Orang yang beribadah dengan ilmu, dengan tanpa ilmu ni, 1000 orang beribadah tanpa ilmu, kata Nabi SAW, syaitan tak takut. Tapi syaitan lebih takut seorang yang sangat-sangat alim dengan ilmunya. Kerana apa tuan-tuan? Orang alim sangat-sangat ditakuti oleh syaitan kerana orang yang ada ilmu dia mengetahui tipu daya syaitan. Orang alim dia tahu ni dosa, ni pahala, ni syurga, ni neraka, ni baik, ni buruk, buat dengan ilmu. Orang abid ni tak arti apa, dia buat ibadat, bahkan kadang-kadang orang buat ibadat ni dia telah ditipu oleh iblis. Dia merasakan hang dah alim dah, dia merasa bangga diri dia. Dia mai sembahyang berjemaah, sembahyang kemudian dia berjemaah pula, lepas sembahyang balik kuliah maghrib, kuliah subuh tak ingat. Mai takat nak ibadat, satgi orang bang isyak mai pula, tapi ilmu tak ambil. Lepas tu tuan-tuan, orang abid ni dia gagal, bahkan dia nak bimbing orang lain pun dia tak mampu. Dia nak bimbing bukan kata orang lain, dia nak bimbing anak-anak dia dalam rumah tangga dia pun dia tak mampu. Dia nak suruh semayang, dia bagi jerkah, ya, hai, tutup TV, pergi semayang. Marah ke tu anak-anak, ni baca Quran. Dia nak bimbing bagi anak dia kenal Allah, anak dia taat kepada Allah, takut kepada Allah, tak berani, dia tak tahu. Bahkan bila anak duduk seorang-seorang dalam bilik, anak tu merasakan bahawa Allah sedang memerhatikan apa dia buat. Sebab dia tidak ada ilmu, dia tak mampu nak bimbing. Jadi bila dia marah, anak ni hanya ikut perintah ayah. Bila ayah ada, ayah tak ada, anak tak ikut dah. Dia tidak kenal Allah, dia tidak takut kepada Allah. Kita yang ada ilmu tuan-tuan, paling tidak pun anak kita mampu bimbing.
Kita boleh mendidik anak kita dengan perintah-perintah agama disebabkan ilmu yang kita belajar. Allah. Sebab tu bila Nabi sebut kamu dikepung, bangsa-bangsa lain dikepung kamu, sahabat bertanya apakah waktu itu kita ni sikit? Tak, Nabi kata kamu paling banyak tapi umpama buih di lautan. Kemudian Nabi kata Allah Ta'ala telah mengangkat sifat takut daripada dada orang-orang, daripada musuh-musuh Islam, dan Allah mencampakkan pula dalam diri umat Islam tu penyakit wahan. Penyakit wahan dua benda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umat Islam hari ini lebih tamak dengan urusan dunia dia, tamak dengan nak cari dunia. Betul Allah Ta'ala sebut fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wasta'na wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Surah Al-Lail ayat 5 hingga 10. Allah Ta'ala bagi penjelasan. Adapun orang-orang yang aqta wattaqa wa saddaqa bil husna, orang yang menunaikan hak-hak Allah. Aqta ni maksud kata dia tunaikan hak Allah, kata Imam Ibn Rajab, kata Imam Nawawi dalam kitab hadis 40. Yang kata wa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna, tiga perkara ni. Orang yang menunaikan hak Allah, apa juga perintah Allah dia tunai. Allah suruh semua dia buat. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan, mempercayai kalimah yang baik tadi, iaitu kalimah la ilaha illallah, bukan sekadar di bibir. La ilaha illallah bukan duduk di lidah, tapi la ilaha illallah terbenam dalam lubuk hati dia. Kuat pegangan dia, yakin dia dengan Allah Taala. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah memudahkan dia untuk mendapat kesenangan, mendapat syurga Allah Taala. Allah sebut antaranya tiga perkara ni. Menunaikan hak Allah dengan baik, bertakwa, takut sungguh-sungguh kepada Allah, dan mempercayai, meyakini kalimah la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala memudahkan dia. Fasanuyassiruhu lil yusra, untuk mendapat kesenangan, mendapat syurga Allah Ta'ala. Wa amma man bakhila wastaqna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil, yang sombong, yang bakhil, kemudian wastaqna, dia rasa cukup, dia rasa dia kaya dah, dia tak perlu pertolongan Allah Ta'ala. Sebab tu dia tak semayang subuh, pagi-pagi dia bangun-bangun terus pergi kerja, sehari petang balik kerja, pergi kerja, balik kerja, cari nafkah, cari dunia dia. Dia tak perlukan pertolongan Allah. Tu yang kata bakhil, dah bakhil, tak sumbang pada jalan Allah. Harta yang dia dapat tak sumbang pun jalan Allah, zakat pun tak keluar, dan dia merasa cukup dengan apa yang dia buat. Dia tak perlu pertolongan, dia tak pernah sujud kepada Allah sepanjang hidup dia. Wa kazzaba bil husna, dia mendustakan pula kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Dia tak yakin dengan la ilaha illallah yang hanya dia ucap sekadar di lidah semata-mata. Kalimah tadi tidak masuk, meresap dalam hati dia. Dia tak yakin dengan kalimah tersebut. Fasanuyassiruhu lil usra, Allah kata kami akan memudahkan dia untuk mendapat kesusahan, yakni mendapat neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau buat ibadat ada tiga benda ni, tak usah semayang, tak usah semayang, tak usah duk puasa, tak usah duk buat baik. Pasal apa? Allah tak terima. Semayang elok dah tapi riak. Riak tu habis dia menghancur, menghapuskan amalan-amalan soleh kita. Baik semayang ke, kita baca Quran ke, kita berzikir ke, kita menderma ke, tapi ada niat sesuatu lain daripada Allah, riak, habis rosak. Yang kedua, jangan sombong. Orang beriman tak sombong, tuan-tuan, dia lebih tawaduk. Tapi kalau dia ada sifat sombong, dia dengan ilmu dia sombong, dan walaupun sebesar zarrah, Allah tidak menerima amalan dia. Bukan boleh sombong dengan orang, tak boleh sombong. Memang ada hadis yang menyatakan bahawa
jika kamu bertemu dengan orang-orang yang tawaduk, hendaklah kamu lebih tawaduk daripada orang-orang yang tawaduk. Nabi sebut dalam hadis sahih, bila kamu jumpa dengan orang tawaduk, kamu kena lebih tawaduk daripada dia. Dia dah tawaduk dah, sembang dengan dia, Allah merendah diri, kita kena lebih merendah diri. Tu Nabi anjurkan kita, jumpa orang baik, jumpa orang tawaduk ni, diam, kita cakap semua dia diam je. Kita kena lebih tawaduk daripada orang alim, orang yang tersebut. Dan bila kamu bertemu dengan orang yang sombong, kata Nabi, hendaklah kamu lebih sombong daripada dia. Pasal apa Nabi suruh kita sombong dengan orang yang sombong? Sebab nak menjatuhkan sifat sombong dia supaya dia tidak sombong. Kalau kita jumpa dengan orang sombong, kita pun nak duk merendah diri kepada orang yang sombong, dia lagi sombong. Maka ketika itu, nak jatuhkan kesombongan dia, kita kena lebih sombong daripada dia. Jangan duk mengiyakan apa dia kata, ya dia betul, ya betul. Dia duk rasa dia baik, dia hebat. Itu ada hadis. Memang nampak sombong sungguh. Tapi kita sombong ni kepada orang yang sombong, bukan kepada semua orang kita kena sombong. Sifat sombong tu sifat iblis. Wastakbaru wa kana minal kafirin. Dia takabur, dia sombong, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antaranya yang disebut dengan hubbud dunya ni tuan-tuan, macam kita sebut tadi, buat amalan soleh, niat sesuatu, hubbud dunya, sembahyang tapi dengan niat dia untuk mendapat, supaya orang puji dia, kata alim. Dunia tu, dia derma supaya orang puji dia, dia kata dia ni pemurah. Dunia tu, dia nak dapat dunia. Dia derma tu bagus dah, kan, boleh dapat pahala, tapi niat dia nak dapat orang puji dia, kata dia ni pemurah. Dia baca Al-Quran, dia nak memperdengarkan bacaan dia supaya orang kata dia ni Allah surah sedap, baca Quran sedap. Niat untuk mendapat dunia, hubbud dunia, amalan soleh tapi nak dunia. Apatah lagi orang yang pagi-pagi ni tamak rakus dengan dunia, dia tak peduli dah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah. Sebab tu orang yang tamak dengan dunia tuan-tuan, dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup berjatuh orang lain. Kalau dia bos besar, dia panggil dia, ni mana-mana di kalangan pekerja yang boleh kita upgrade, naik pangkat ke, ataupun naik dia punya grade dia daripada technician 3 naik technician 2, technician 2 naik technician 1, technician 1 nak jadi engineer. Tanya bos hak rendah ni, bos ni rendah kata, macam mana dia ni? Dia ni, oh dia ni bos tak boleh bagi, ni pun tak boleh bagi, tak boleh bagi. Dia menyekat, dia menyekat tu kan, dia tamak dunia, dia tak bagi orang lain naik pangkat, dia tak bagi orang lain naik kedudukan tu, dia nak jaga diri dia semata-mata. Dia sanggup buat apa saja, bahkan dia menjatuhkan kawan ni, dia tak kerti buat kerja, dia lemah dalam kerja, dia kerja tidur je. Dia cerita keburukan kawan ni kat bos dia, menyebabkan bos dia tak naik pangkat. Pada asalnya kawan ni buat baik, memang prestasi kerja ni 100% bagus, layak dah naik jawatan dia, tapi oleh kerana dia nak jaga dunia, dia takut orang ambil pangkat jawatan dia, dia sanggup buat apa saja, sanggup tangkap, sanggup penjarakan orang lain, sanggup bunuh kerana nak jaga dunia dia, sanggup pecat timbalan dia sendiri pasal nak jaga dunia dia. Semua kerana urusan dunia. Pasal dunia ni dia sanggup buat apa saja, sanggup menyalahguna kuasa yang ada pada dia. Pasal apa? Dia nak mengambil khazanah negara untuk diri dia, untuk diri keluarga dia. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tu yang kata orang yang sudah tidak melihat kehidupan akhirat. Lepas tu kita lagi sebutlah, kita tak layak tuan-tuan. Tak layak. Dunia ni bukan untuk orang beriman. Dunia bukan untuk orang beriman. Orang beriman tempat dia di sisi Allah di akhirat. Kalau kita pun sama dengan orang-orang kafir, sebab dunia ni Allah bagi kat orang kafir, ya. Allah bagi senang, bagi nikmat, bagi kaya, kerana mereka sudah tidak ada tempat lagi di sisi Allah. Tiba-tiba orang Islam sama dengan orang kafir, pulun sungguh-sungguh. Dahlah cara tu tak kena, cara haram, menipu, rasuah, kemudian sanggup pula tindas orang lain. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ada orang yang duduk di belakang dia, yang masih menyokong dia.
yang masih mengangkat dia. Itu masalah. Dia tak boleh tu. Kalau semua tu faham dah, itulah kezaliman, kerakusan kuasa, salah guna kuasa yang berlaku. Rakyat faham lama dah jatuh. Kalau di Taiwan tu, kapal karam tu, benda apa-apa menteri dia letak jawatan lah. Kapal karam tu menteri tak ada apa-apa ni, terus letak jawatan. Di Taiwan, di Korea, di Jepun. Sebab apa? Ada sifat tanggungjawab. Berlakunya kejadian ni walaupun bukan dia yang buat. Disebab ribut Taufan tu tenggelam kapal, feri tenggelam, dia rasa bertanggungjawab, dia letak jawatan. Ini kenyataan dia keluar pelik-pelik sungguh. Mana dia nak melingkupkan dunia negara kita lah yang akan bertanggungjawab. Betul, hutang negara kat 800,000 juta. Dia mana nak ambil duit nak bayar? Hutang negara kita ni dekat-dekat 800,000 juta dah. Mana kalau kita mati, anak kita bayar, anak kita mati, cucu kita bayar, cucu mati, cicit kita bayar, pun takkan mampu nak selesai hutang negara. Padahal khazanah negara kita terlalu banyak. Banyak sungguh. Allah bagi nikmat banyak, dengan minyaknya, dengan biji timahnya, dengan getahnya, semua dengan kelapa sawit, subur bumi kita. Tapi salah urus takbir negara. Duit-duit tu habis masuk paket. Kita kena tanggung. Kita kena tanggung. Anak cucu cicit kita tanggung sampai mati. Sampai bila nak selesai, tuan-tuan? Selesai bila orang macam ni dia tak memimpin dah. Sebab tu kalau dalam bab-bab politik pilihan raya yang kita guna pakai demokrasi ala barat, tengok di mana-mana negeri, di mana negara di dunia, naiknya seorang pemimpin itu berdasarkan undi daripada rakyat. Rakyatlah yang memilih pemimpin dia. Tuan-tuan, kalau rakyat itu rakyat yang beriman, bertakwa kepada Allah, takkan dia nak pilih pemimpin yang jahil dengan agama? Kalau rakyat ni dia bertakwa, beriman kepada, dia akan ambil ni alim ulama duduk di atas. Tapi oleh kerana rakyat ni tak faham, jahil dengan agama lah, menyebabkan dia jahil agama, dia pilih orang yang jahil. Kalau dia ni rakyat yang jahat, dia nak pemimpin jahat macam dia juga. Takkan dia jahat, dia minum arak, dia berjudi, dia nak pilih pemimpin di kalangan alim ulama. Tak kena. Dia nak pilih pemimpin yang boleh beri apa yang dia nak. Rakyat ni nak pemimpin tadi, apa yang dia nak, pemimpin boleh bagi. Dia nak hiburan, pemimpin boleh bagi. Dia nak apa saja boleh bagi. Takkan dia nak benda yang tak elok, dia nak pilih pemimpin yang elok. Sebab tu walaupun ada alim ulama yang bertanding, kalah disebabkan rakyat yang tak faham dengan agama. Kalau rakyat dia faham agama, tak ada masalah. Maka tugas kita nak menyampaikan Islam kepada masyarakat, bagi faham sungguh-sungguh. Sebab ni nak jawab apalah depan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nisa ayat 138-139, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alimah. Allah Ta'ala sebut, alladzina yattaqizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Allah sebut, Allah perli, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih, iaitulah orang-orang yang mengambil orang-orang yang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut ni, berilah kabar gembira kepada orang munafik bahawa azab yang pedih sedang menanti mereka. Kenapa? Mereka mengambil pembantu-pembantu mereka di kalangan orang kafir, mereka meninggalkan orang beriman. Mengambil orang lain sebagai pemimpin mereka, meninggalkan orang beriman. Allah menjanjikan azab yang sangat pedih kepada orang-orang yang seperti ini. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kemuliaan dengan orang-orang kafir tersebut, sedangkan kemuliaan itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara, tuan-tuan, kita bagi ketaatan kepada orang-orang yang kafir ini, antaranya ialah nusrah, an-nusrah. Apa makna an-nusrah? Dia bagi pertolongan kepada orang kafir, dia bantu orang kafir,
dia tak bantu orang beriman, dia bantu orang kafir, bagi pertolongan kepada orang kafir. Yang keduanya dipanggil at-ta'alil kafirin al-asraril mu'minin. Dia taat kepada orang-orang kafir dan dia mendedahkan rahsia orang-orang beriman. Rahsia orang beriman dia dedah kepada orang kafir dan dia taat pula kepada orang kafir tersebut. Sanggup memberi ketaatan dia. Ini yang kata bai'ah kepada orang kafir. Ya Allah sediakan azab yang sangat pedih. Yang ketiganya al-mahabbah wal mawaddah. Dia sanggup berkasih sayang dengan orang-orang kafir, dia meninggalkan orang-orang yang beriman. Mawaddah, mahabbah al-mawaddah, sanggup berkasih sayang dengan buat-buat kafir, meninggalkan orang beriman. Al-majalisah lil kafirin wal munafiqin ikhtiyaran. Dia bersama-sama dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik secara sukarela. Bersama dengan orang kafir, munafik dengan kafir ni sama keadaan dia. Dan at-ta'ah, dia memberi kepatuhan dia, wala' dia kepada orang kafir, dia meninggalkan kepatuhan kepada orang-orang beriman. Tuan-tuan, basyiril munafiqin azaban alima. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang munafik, azab yang sedang menanti kerana memilih orang-orang kafir pembantu-pembantu dia dengan meninggalkan orang-orang beriman. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir tersebut? Kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beristiqamah tuan-tuan, sehinggalah sama ada Allah bagi kemenangan ataupun kita mati mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak lari daripada perjuangan. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelembahan saya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama pada pagi ini. Kita selesai dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illa alladhina amanu. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.